Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli Abrar bin Mazuki, bernama Matrik 050886. Pelan kami hari ini akan menerangkan sedikit tentang permasalahan yang berkaitan dengan, iaitu tajuk pelan kami adalah Al-Hikmu Al-Muta'alliqah bi Ru'ya Hilal Ramadan Iza Ra'ya Hilal Ramadan Ba'da Ahlil Bilad Duna Ba', iaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan penciptaan ataupun melihatnya anak bulan itu sendiri. Yang dari segi pengenalan, yang pertama, qala ta'ala mubayyina al-hikmah min wara'a khalaqa ahillah ala nahwi allazi khalaquha alaihi, iaitu sabda Allah telah mengatakan bahawa hikmah daripada penciptaan bulan dalam surah Al-Baqarah ini yang dibunyikan dalam ayat 189, iaitu yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, iaitu mereka bertanya kepada kamu tentang bulan bermasuk, mereka bertanya kepada kamu tentang bulan sabit, katakanlah bahawa bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Ayat itu menerangkan bahawasanya bulan sabit itu adalah bulan bukan bulan sabit, penglihatan bulan itu dapat menentukan bahawa hukum haji yang bagi manusia untuk buat kerja seharian. Maksudnya di situ al-hikmah asy-syari'ah muta'alliqah bil ajli murattibatah bil ashhar al-qamariyah, min zalik al-haji was-saumun wa ila wa iddah mutawaffi anha zawjaha wa nahwu zalik. Yang bermaksud terdapat beberapa hukum syariah yang berkaitan dengan penglihatan atau penciptaan bulan qamariah ini, antaranya haji, puasa, iddah seorang isteri yang kematian suami dan sebagainya. Ayat ini mengatakan bahawasanya dari penciptaan bulan ini sendiri kita dapat menentukan bahawa bila ibadah haji itu bermula, atau bila waktu yang sesuai untuk melakukan ibadah haji, dan kalau puasa pula bila bermulanya berpuasa dan bila waktunya untuk berbuka. Melalui penciptaan melihat anak bulan lah kita dapat menentukan hukum-hukum syariah yang disebutkan tadi. Contohnya macam iddah isteri yang kematian suaminya pun boleh tengok melalui anak bulan. Yang ketiga, seterusnya firman Allah yang mengatakan bahawa kewajipan faridatus siyam, iaitu kewajipan untuk berpuasa, iaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan sallallahu azim, Surah Al-Baqarah ayat 183. Maksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang orang-orang sebelumnya. Kutiba alaikumus siyam, kitabah mimma silah kitabahu ala min kana qablikum, iaitu diwajibkan berpuasa, dituliskan bahasanya diwajibkan ke atas berpuasa kepada kamu, iaitu sama dengan kewajipan berpuasa kepada orang sebelumnya. Oleh itu timbulnya persoalan, siapa orang sebelumnya itu kan? Jadi qala Sya'bi wa Qatadah wa ghairuhuma an ayatul Quran yasrah tashbih yarji'u ila waqtis saumu wa qadaris saumun fa inna Allah ta'ala kitaba ala kaum Musa wa Isa saumu Ramadan faghayyaru. Sya'bi dengan Qatadah mengatakan bahawasanya ayat Quran ini menerangkan bahawa yarji'u ila waqti saumu wa qadaris saumun, waktu berpuasa dan waktu kadar berpuasa itu dirujuk ataupun dia ambil contoh melalui orang sebelumnya. Orang sebelumnya itu yang dimaksudkan oleh Allah itu adalah orang-orang yang hidup pada kaum Musa dan kaum Isa. Seperti mana kaum Musa dan kaum Isa itu berpuasa, maka begitulah kita berpuasa. Maksudnya ayat ini di sini yang dikatakan oleh Sya'bi, Qatadah dan seterengahnya.
seterusnya fi Sahih Al-Bukhari an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahawa saumu liru'ayatihi wa fa'aftaru lira'ayatihi fa inna ghaniyyu alaikum fa akmalu addah Sya'ban. Itu berpuasalah kamu ketika melihat hilal Ramadan dan berhentilah kamu berpuasa ketika melihat hilal bulan Syawal. Jika hilal tertutup bagimu, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan seterusnya, la tasumu hatta tarawu al-hilal wa la taftaru hatta tarwah fa inna ghama alaikum faqadaru lahu. Janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal, yakni anak bulan, dan janganlah kamu berbuka hingga kamu melihatnya. Maka jika cuaca mendung atau berawan, maka hendaklah kamu untuk mengkadarkannya, iaitu ijtihad ataupun istihad. Ashharu tas'an wa yashruna laylatan fala tasumu hatta tarawih fa inna ghama alaikum fa akmalu addah salasin. Bulan itu yang bermaksud bulan itu 29 malam, maka janganlah kamu puasa hingga kamu melihatnya. Maka jika bulan itu tutup dengan awan, maka sempurnakanlah hitungnya sebanyak 30 hari, iaitu genap sebulan lah. Wa hadha allazi nasitu alaihi hadhihi hadis hukmu jama'atu alaihi al-ummah islamiyah la ikhtilaf fi bainal muslimin. Maka hadis ini menunjukkan bahawa hukum yang telah disepakati oleh ulama, oleh umat Islam, yang mana tiada khilaf di antara orang-orang muslimin. Itu hadis ini yang menunjukkan bahawasanya puasa ni itu wajib dah, dan melihat puasa ni wajib ke atas orang-orang umat Islam, dan tak ada khilaf dah di situ. Faqad ajma'u ala annahu idza ra'a al-muslimun hilal Ramadan wajib alaihi asyamuhu. Telah dipersetujui oleh ramai ulama yang mengatakan bahawa jika sekiranya orang muslim itu nampak akan anak bulan, maka wajibkanlah atas mereka berpuasa. Maksudnya, fahamkan maksudnya, jika seorang muslim itu nampak je anak bulan pada bulan yang menentukan untuk bulan Ramadan, maka wajiblah dia berpuasa. Jika orang tu tak nampak, ada juga, dia akan diterangkan oleh kawan-kawan saya nanti. Ikhtilafu fi wujub siyam ahli al-bilad allati lam tara bi ru'ayat al-bilad allati ra'atahu wa ba'd al-masail ukhra lam yakhruj ijma' wa la yaqdu fi. Ini masalah-masalah yang timbul dari segi negara yang melihat atau negara yang tidak melihat, bila berbuka, bila bermulanya berpuasa, itu akan diperjelaskan oleh sahabat-sahabat saya nanti. Sekian saja daripada saya sebagai pengenalan. Allahu alam, akan disambungkan oleh kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif Fahmi bin Kamarudin, Nometri 049850. Pada hari ini saya akan membentangkan bahagian saya, iaitu mazhab al-fuqaha dan permasalahan yang wujud dalam tajuk ini. Permasalahan dalam tajuk ini ialah idza ra'a al-muslimun al-hilal fil ba'd al-bilad wa lam yara akharuna fil bilad ukhra fa hal yajib 'ala man lam yarahu as-sawm bi ru'yati man rahu. Yang bermaksud, sekiranya orang Islam melihat bulan sabit di beberapa negara dan yang lain tidak melihatnya di negara lain, adakah wajib bagi orang yang tidak melihatnya berpuasa sesuai dengan pandangan orang yang melihatnya? Dalam permasalahan ini ada tiga pendapat. Yang pertama, awalan wujub as-saum ala man lam yarahu bi ru'yati man rahu. Yang bermaksud, wajib berpuasa bagi orang yang tidak melihatnya sesuai dengan pandangan orang yang melihatnya. Wa hadza huwa al-mu'tamad indil Hanafiyah. Inilah yang dianuti oleh kaum Hanafi ataupun mazhab Hanafi. Seterusnya yang kedua, asani annahum la yasummuna li'anna
likulli qaumun ru'yatuhum. Yang bermaksud mereka ini tidak berpuasa kerana mereka ini mempunyai penglihatan sendiri, iaitu mereka ada mata sendiri untuk melihat di negara mereka ni adanya ataupun wujudnya anak bulan ataupun tidak. Wa'aza Ibn Abdul Bar hadzal qauli Ibn Abbas. Ini dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar dan juga Ibn Abbas. Dan yang ketiga, as-sadis at-tafriq bainal bilad al-qarib wal ba'id. Mereka ini membezakan antara negara yang dekat dan juga negara yang jauh. Yaqul An-Nawawi fi bayan mazhab Asy-Syafi'iyah. Imam An-Nawawi mengatakan dalam pernyataan mazhab Syafi'i, idza ra'u al-hilal fi Ramadan fi bilad, jika mereka melihat bulan sabit pada bulan Ramadan di satu negara, walam yaruhu fi ghairuhu, dan mereka tidak melihatnya di negara lain, fa in taqarib al-biladani fa hukmuhuma hukmu bilad wahid, dan kedua negara ini perlu bersatu untuk memutuskan satu hukum. Wa yalzimu ahli bilad al-akhar as-sawm bila khilaf, dan rakyat negara lain wajib berpuasa tanpa khilaf. Sekian saja daripada saya, dan seterusnya akan disambung oleh sahabat saya iaitu saudara Zari Azrim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Muhammad Zaris Azrin bin Muhammad Sabri, nombor metrik 049885. Okey, baik, hari ini saya akan menyambung pembentangan daripada saudara Hanif. Okey, untuk pendapat yang pertama, la yajib as-sawmu ala ahli bilad al-ukhra, iaitu tidak wajib berpuasa bagi orang-orang dari negara lain. Perkara ini, pendapat ini disepakati oleh Syekh Abu Hamid dan yang lain. Yang kedua, pendapat yang kedua ialah wajib, dan pendapat ini disepakati oleh Hakim Abu At-Tayyib dan yang lain. Seterusnya, waqtilafu ulama asy-Syafi'iyah fi ad-dabil alladhi ya'tabiru bihi al-qurba wal ba' wa indahum fihi thalathati awjah, iaitu para ulama Syafi'i berbeza mengenai garis panduan terhadap cara pendekatan dan jarak dalam menentukan anak bulan, dan mereka memiliki 3 aspek dalam hal ini. Untuk yang pertama, at-tabau ma ikhtalafat fihi matali'il hilal kal Hijaz wal Iraq wa Khursan, wa taqarrub ala alla yakhtalifa ka Baghdad wal Kufah wa akharun. Untuk pendapat untuk aspek yang pertama ini, jaraknya adalah berbeza dengan dari segi penampakan anak bulan, seperti di Hijaz, Iraq dan Khurasan, iaitu tempatnya berbeza. Wa taqarrub alla yakhtalifa ka Baghdad wal Kufah, iaitu cara pendekatannya tidak boleh berbeza seperti di Baghdad dan yang lain. Okay, untuk yang kedua, i'tibar qurba wal ba' bi ittihad iklim wa ikhtilafu, iaitu yang kedua membawa maksud pertimbangan jarak dalam dari segi menentukan anak bulan dari segi iklim, cuaca dan yang lain. Yang ketiga, at-taba'ul musafah al-qasr wa taqarrub dunaha, iaitu yang ketiga membawa maksud jarak yang pendek, dan cara pendekatannya taqarrub dunaha, iaitu tanpa cara pendekatan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, ismi Muhammad Faris bin Joha, raqam madrik 04498441. InsyaAllah sa'uqaddimu lakum anil mawdu' idza ra'a hilal Ramadan ba'da ahli al-bilad duna ba'. Al-mubhath yani al-adillah. InsyaAllah. Baik, awalan adillah qawlu awal istidlal ahli hadha qawl bin nus al-amara bisawmin li ru'yah al-hilal wal fatru li ru'yatihi. Yang bermaksud, untuk golongan yang pertama ini, dalam tajuk ini adalah dalil. Golongan pertama ini bersepakat bahawa kita diperintahkan, kita diwajibkan untuk berpuasa ketika mana kita melihat anak bulan. Kemudian kita berbuka puasa ketika kita melihat fajar. Jadi seperti biasa, seperti yang sebelum-sebelum ini kita amalkan, memang kita berpuasa apabila kita melihat anak bulan. Ada pihak-pihak, setengah pihak yang akan
melihat anak bulan pada sekian masa. Kemudian mereka akan mengatakan bahawa bila nampak saja anak bulan, mereka akan keluarkan pernyataan bahawa kita telah bermula bulan Ramadan. Biasanya kalau kita ni akan ikut takwim. Jadi dalam takwim tu telah menetapkan sekian-sekian tarikh ialah untuk bulan Ramadan. Kemudian kita berbuka puasa apabila nampaknya fajar. Fajar ini bermaksud maghrib. Okey, maghrib ni sedikit tambahan, sedikit penerangan. Tahap maghrib ini yang lebih yakin, yang lebih confident, yang lebih kita rasa yakin masuknya waktu maghrib ini apabila kita melihat sendiri matahari itu tenggelam sepenuhnya. Walaupun ada lagi cahaya matahari, tetapi kita melihat tenggelamnya matahari itu sepenuhnya. Kalau kita tengok sunset, kita nampak dekat laut, kita nampak garisan tu, kemudian tenggelamnya matahari sepenuhnya, itu telah masuk waktu maghrib. Jadi kita boleh berbuka puasa walaupun kita tidak mendengar apa-apa ataupun sebarang azan. Jadi itu taraf yang paling tinggi, yang paling yakin mengatakan bahawa telah masuknya waktu maghrib. Jadi kalau kita biasanya yang duduk di tepi pantai, tepi laut, boleh nampak dengan mata sendiri. Dia kena mata sendiri, tak boleh dengar daripada orang. Kita yakin, kita tengok, kita lihat, kita nampak matahari itu tenggelam sepenuhnya. Walaupun ada lagi cahaya matahari itu telah masuk waktu maghrib. Tanpa mendengar azan, kita boleh berbuka puasa. Kalau sesiapa yang ada duduk di tepi pantai, tepi laut, boleh lihat fenomena tersebut. Kemudian seterusnya, waqad fiqh ahli hadha qaul anna al-khatab mawjuh li umum al-muslimin. Fikrah masyarakat mengatakan bahawa pendapat ini adalah umum untuk semua umat Islam. Jadi ini pendapat pertama ini memang khas umum untuk umat Islam di dunia ini, seperti mana kita amalkan sebelum ni lah. Seterusnya, fa iza ra'ahu ba'dul muslimin falyazum biqaidihim as-siyam. Sekiranya sebilangan umat Islam itu mengikut, maka yang lain juga harus mengikut untuk berpuasa. Kemudian ittafaqat diyaruhum am ikhtilafat. Mereka bersetuju atau tidak. Taqarubat am tubaidat. Mereka bersama atau salah fahaman. Li'annal muslimin ummatu wahidah. Kerana umat Islam ini ialah satu umat yang menyeluruh. Dia dikira sebagai satu umat yang menyeluruh. Jadi pendapat pertama ini mengatakan kita diperintahkan berpuasa adalah khas untuk semua umat Islam di bumi ini. Kemudian wala syak anna hadha qaul qawi fil hal wahdatul ummah al-islamiyah. Tidak dinafikan bahawa pendapat ini kuat dalam penyatu umat Islam. Jadi dalam kalangan umat Islam ini pendapat ini sangat kuat. Jadi semua umat Islam di muka bumi ini mengamalkan pendapat ini. Seterusnya poin yang terakhir, waqad nas katsir min ahli al-ilmi ala anna al-muslimin tabi'un lil imam fi shaum wal fitr fi yaum syak. Banyak ulama mengatakan bahawa umat Islam di muka bumi ini mengikuti imam dalam berpuasa dan tidak berpuasa pada hari-hari yang syak. Seperti siapa? Kal Imam Malik wal Imam Ahmad. Seperti Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Baik, secara kesimpulannya kita tengok jelas sekali. Qila ma'nahu anna saum wal fatru ma'al jama'ah wal azmu an-nas wa azmun nas. Hal ini berpendapat bahawa berpuasa dan berbuka puasa bersama-sama dengan jemaah atau jumlah yang ramai adalah satu kebesaran umat. Jadi pendapat ini mengatakan bahawa menyeluruh kepada seluruh umat Islam dan ia merupakan satu kerahmatan, satu kebesaran kepada umat Islam di muka bumi ini. Jadi ia merupakan satu bentuk ummah dan dia terpakai pada seluruh umat Islam di bumi ini. InsyaAllah, wallahu alam. Hadza faqat minni. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Khalid bin Wazainuddin, nombor metrik 051752. Baik, hari ini saya akan membentangkan, saya akan menyambung perbincangan kawan saya tadi iaitu Faris tentang Al-Adillah.
yakni bukti-bukti. Baik, al-adillah yang kedua, iaitu bukti-bukti yang kedua, iaitu Awraddu Ibnul Qudamah an-nusus minal kitab was sunnah ad-dalah ala fardiyah as-saum. Iaitu bermaksud Awraddu Ibnul Qudamah, Ibnu Qudamah telah membawakan Awraddu Ibnul Qudamah an-nusus minal kitab was sunnah. Mana telah membawakan nas-nas daripada al-kitab was sunnah, yakni al-Quran dan sunnah ad-dalah ala fardiyah as-saum, yang menunjukkan kefarduan berpuasa. Baik. Yang pertama iaitu ajma'ul muslimun ala wujubi as-saumi syahri Ramadan, iaitu mana orang Islam telah berijma' tentang wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan, iaitu waqad sabata anna hadzal yawm min syahri Ramadan bi syahadati saqat wajaba saumuhu ala jami'il muslimin, iaitu waqad sabata anna hadzal yawm, dan telah sabit bahawa hari ini min syahri Ramadan adalah sebahagian daripada bulan Ramadan, bi syahadati saqat, iaitu dengan bersaksian kepada orang-orang yang boleh dipercayai, wajaba saumuhu ala jami'il muslimin, iaitu wajib puasa bagi semua orang Islam. Seterusnya waqad sabata anna hadzal yawm minhu fi sa'iril ahkam wajaba saumuhu bin nas wal ijma', iaitu telah sabit juga bahawa pada hari ini minhu fi sa'iril ahkam, sebagaimana dalam hukum-hukum yang lain, mana kata wajib saumuhu bin nas wal ijma', mana wajib puasa dengan nas dan ijma'. Baik, yang kedua, zakarahu asy-syekh Ibnul Qudamah rahimahullah, wajib siyamu Ramadan la yunaza'u fih. Mana Syekh Ibnu Qudamah juga menyebutkan wajib siyam Ramadan la yunaza'u fih, mana wajib puasa pada bulan Ramadan, la yunaza'u fih, mana tiada pertentangan mengenainya, iaitu kama la naza'u fi wujubihi ala ahli al-bilad alladhi ru'i fih, iaitu sebagaimana la naza'u fi wujubihi, mana sebagaimana tiada pertentangan dalam kewajipannya ala ahli al-bilad, bagi orang-orang yang berada dalam satu kawasan ataupun tempat, alladhi ru'i fih, yang telah melihatnya, iaitu melihat anak bulan. Seterusnya an syahri Ramadan ma bainal al-hilal as-sawab walakin ala al-qawli bi ikhtilaf al-mutlaq. Mana an syahri Ramadan ma bainal al-hilal, mana sesungguhnya bulan Ramadan ini antara dua bulan sawab, mana dua bulan betul, walakin ala qaul bi ikhtilaf al-mutlaq, maknanya tetapi ada perbahasan tentang kalau dia berbeza tentang bila nampak anak bulan itu, mana ada perbincangan tentang perbezaan masa nampak anak bulan tu. Baik, yang ketiga iaitu annal bayyinah syahadatul bayru'iyyah al-hilal fahuwa fi haqqi alladhi ru'i fi biladihim wa ma qaribu minhu, amma al-bilad al-ba'idah fa innahu lam yaru fiha al-hilal. Maksudnya anil bayyinah asy-syahadat bi ru'iyyah al-hilal, maknanya bukti orang yang melihat anak bulan, fahuwa fi haqqi alladhi ru'i fi biladihim wa ma qaribu minhu, maknanya adalah hak bagi mereka yang melihatnya dalam negaranya ataupun yang berdekatan dengannya. Mana hak bagi orang-orang yang dapat melihat, mana melihatnya adapun dalam negara dia ataupun yang berdekatan dengannya. Amal bila al-ba'idah fa innahu lam yaru fiha al-hilal, ada pun negara yang jauh, fa innahu lam yaru fiha al-hilal, maka tak dianggap sebagai dapat melihat anak bulan tersebut. Wallah, sekadar itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Ibrahim bin Muhammad Fandi, rakam metrik 049837. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan mengenai adilah al-qaul asani, merupakan pendapat dalil yang kedua. Istilahul al-qailun bi anna likulli ahli bilad, dikeluarkan satu hadis mengenai pendapat yang kedua ni, iaitu hadis Quraib radhiyallahu anhu anna Ummul Fadl bint al-Harith ba'athatihi ila Muawiyah بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واشتهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيت الهلال فقلت رأينا ليلة الجمعة فقال أأنت رأيت ليلة الجمعة فقلت رأى الناس وصاموا وصام معاوية قال لكن رأينا ليلة السبت فلا نزل النصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال لا هكذا أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم. Maksud hadis tersebut dari Quraib, sesungguhnya Ummu Fadl bint al-Harith telah memutuskannya, dia ni siapa? Dia ni Quraib, menemui Muawiyah di Syam. Berkata Quraib, lalu aku datang ke Syam, terus aku selesaikan semua keperluannya, selesaikan semua apa yang ditugaskan Quraib lah untuk ke Syam. Dan tampaklah olehku dan nampaklah oleh si Quraib ni bulan Ramadan, iaitu anak bulan Ramadan lah, sedang aku masih di Syam. Dan aku melihat hilal Ramadan pada malam Jumaat. Kemudian aku datang ke Madinah, Quraib itu kembali ke Madinah pada akhir bulan Ramadan. Lalu Abdullah bin Ibn Abbas berkata kepadaku tentang beberapa hal. Kemudian ia menjawabku tentang hilal. Lalu ia bertanya, kapan? Bila kamu melihat hilal Ramadan? Jawab si Quraib ni, kami melihatnya pada malam Jumaat. Lalu ia bertanya lagi, Ibn Abbas bertanya lagi, engkau melihatnya ni secara bersendirian atau berkumpulan? Jawab Quraib, ya, dan banyak orang juga melihatnya. Lalu mereka pun berpuasa dan Muawiyah pun berpuasa. Dia berkata, tetapi kami melihatnya, Ibn Abbas dekat Madinah nampak pada malam Sabtu. Maka mereka pun berpuasa sampai cukup sempurna 30 hari. Atau sampai kami melihat hilal bulan Syawal. Aku bertanya, apakah tidak cukup bagimu rupiah penglihatan dan puasanya Muawiyah? Jawab Ibn Abbas, tidak. Begitulah Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami. Berdasarkan pendapat ini, katakan maknanya dekat Syam berpuasa pada hari Jumaat, dekat Madinah berpuasa pada hari Sabtu. Sebabkan mereka menampak hilal tu pada hari Jumaat dan di Madinah nampak hari Sabtu. Seterusnya, saya menerangkan mengenai dilalatul hadis ala annahu la yajibu ala ahli Madinah as-sawm bi ru'yatil ahli Syam wa lidzalika lam ya'tamidu Ibn Abbas ru'yatihim fil fitri mustanadan ila amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk hadis tersebut adalah bahawa tidak wajib bagi penduduk Madinah ni untuk berpuasa seperti mana orang Syam tu berpuasa pada hari Jumaat. Dan oleh kerana itu, Ibn Abbas ni tidak menerakkan satu garis panduan. Maksudnya macam dia tidak menentanglah apa yang Quraib kata tu. Sebab dia berpegang kepada penampakan hilal. Seterusnya mengenai wa awratul mukhalifu li hadzal alqawl ala istidlal li hadzal hadis ada iqtirat minha. Ini merupakan berdasarkan hadis tadi, ada juga sebilangan yang menolak pandangan hadis tersebut lah. Dia ada 3 pendapat. Dia ada tiga benda lah. Yang pertama, an hadzal hadis ijtihad sahabi. Hadis ni merupakan, hadis tadi itu merupakan ijtihad para sahabi. Wa anna Ibnu Abbas la yuridu biqawli hakaza amrina Rasulullah indahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisan khasan bihadhihi al-masail yadillu ala adam as-siyam
بل مراد بذلك الحديث امرأة بصيام لرؤية الهلال كقول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصاموا وهذا ما رجه ابن التاقي العيد وقال فيه وهو ظاهر عندي. Maksud semua itu bahawa Ibnu Abbas ni tidak bertindak berdasarkan apa yang dikabarkan oleh Quraisy. Kerana itu adalah kesaksian sehingga tidak dibuktikan oleh seseorang. Dikatakan tanggapan disebabkan oleh perbezaan pandangan kerana Quraisy tidak memberi keterangan, melainkan dia diberitahu tentang keputusan yang dibuktikan dengan keterangan dan tidak ada perselisihan dalam keputusan itu bahawa itu cukup untuk berita seseorang. Maksud yang tadi bahawa hadis ini merupakan ijtihad para sahabi dan Ibnu Abbas tidak ingin mengatakan ini adalah bagaimana Rasulullah SAW telah memerintahkan kita bahawa dia memiliki Rasul mengenai hadis ini. Ini yang disarankan oleh Ibnu At-Taqi Ali dan dia mengatakan dan di dalamnya dan itu jelas bagi saya maksudnya di sini bahawa hadis yang pertama tadi itu hadis yang pendapat Al-Qalu As-Sani itu merupakan ijtihad para sahabi dan Ibnu Abbas tidak menolaklah hadis ni, tetapi sebab dia kata Ibnu Abbas ni dia ikut pendapat yang pertama di mana kata penampakan hilal tu menentukan bulan Ramadan. Yang kedua, fal-awradu ala istilal bil hadis Ibnu Abbas lam ya'mal bi qabr Quraib li'annahu syahada fala tasbit بواحد. Pendapat yang kil radu li'tila matalin li'anna Quraib lam yashid wa inna akhbaru an hukmu as-sabi bi syahadati wala khilafun fi hukmi annahu yajzi fi khabaril wahid wa istidlalu. Itu kedua, bahawa hadis dan mereka sekolah bedah hadis Ibnu Abbas ni adalah Ibnu Abbas ni tidak berdasarkan apa yang dikabarkan oleh Quraisy kerana itu adalah kesaksian sehingga tidak dibuktikan oleh seseorang. Dikatakan al-qil tu tanggapannya disebabkan oleh perbezaan dan pandangan kerana Quraisy ni tidak memberi keterangan yang lain, dia just menceritakan yang sudah, melainkan dia diberitahu tentang keputusan yang dibuktikan dengan keterangan dan tidak ada perselisihan langsung dalam keputusan bahawa itu cukup untuk menjadi berita seorang. Maksudnya Quraisy berpegang dengan pendapat yang berdasarkan hadis tadi. Pendapat yang ketiga, wa istilalu min zahaba hadzal mazhab anna matalibul hilal mukhtalifah bi ikhtilal biladina. Yang ketiga ni menyimpulkan bahawa penampakan bulan sabit ni berbeza di negara yang berbeza. Contohnya macam tadi, berdasarkan hadis tadi, dia kata Quraisy ni nampak hilal Ramadan dekat Syam pada hari Jumaat, manakala dekat Madinah nampak pada hari Sabtu. Dan itu saja untuk penerangan Al-Qalu As-Sani. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah di bahagian terakhir ini kami akan membentangkan tentang ar-ra'yur rajih, iaitu pandangan yang terpilih dalam isu ini. Sebelum kami ketengahkan apakah pandangan yang terpilih dalam isu ini, kita akan lihat dua prinsip yang perlu difahami terlebih dahulu. Itu yang pertama, awalan ikhtilafu matalibul ahlillah min al-umur allati alimat bidarurati hissan wa aqlan ولم يختلف فيها أحد وإنما وقع الاختلاف بين العلماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع من عدمه. Iaitu apa yang saya fahami di sini, yang pertama adalah khilaf yang berlaku tentang khilaf tentang memahami nas tentang masalah hilal ini adalah perkara yang diterima oleh akal dan juga panca indera kita, dan tidak ada siapa boleh menafikan bahawasanya khilaf ini adalah khilaf yang boleh berlaku. Wa inna ma waqa'a al-ikhtilafu baina ulama'il muslimin fi i'tibari ikhtilafil matali' min adamihi. Dan sesungguhnya telah berlaku khilaf di kalangan para ulama tentang isu ini kerana mereka berbeza dalam memahami perkara yang tidak ada nas yang jelas. Sanian, yang kedua pula adalah
مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، والاختلاف فيها وهي أمثالها وقع ممن لهم الشأن في العلم والدين، وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب الأجرين، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطأ أجر الاجتهاد. Baik, yang kedua pula apa yang setakat yang saya faham adalah masalah khilaf yang berlaku kerana pemahaman terhadap nas yang berbeza adalah perkara yang berlegar dalam sekitar perkara yang teori yang dibenarkan ijtihad. Dan khilaf ini berlaku di kalangan mereka yang mempunyai ilmu dan kefahaman di dalam agama. Dan khilaf ini juga dibenarkan berlaku di dalam dua keadaan. Kebiasaannya khilaf ataupun perselisihan pandangan ini dibenarkan berlaku dalam kedua keadaan, iaitu ajrul ijtihad wa ajrul isabah. Dan keadaan ini adalah berlaku dalam ruang lingkup ataupun konteks khilaf di dalam ijtihad. Wallahu alam saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afi Azwan bin Abdul Rahim, bernombor metrik 049844. Baiklah, hari ini saya akan menyambung pembahasan berkaitan ra'yul rajih, iaitu pandangan yang lebih rajih. Wa qad ikhtalafa ahlul ilm fi hadhihi al-mas'alah ala qawlain, faminhum man ra'a i'tibar ikhtilaf al-mutali' wa minhum man lam yara i'tibari. Adapun para ulama ini berbeza pendapat mengenai permasalahan ini kepada dua pandangan, yang mana sebahagian daripada mereka ini melihat pertimbangan berdasarkan pandangan ataupun pemahaman yang berbeza, dan sebahagiannya pula daripada mereka tidak melihatnya. Wa istadlu kullu fariq bi adillah min al-kitab was sunnah, wa rabbama istadlu al-fariqan bin nas al-wahid kal ishtirakihima fi al-istidlal. Setiap daripada pendapat itu mereka menyimpulkan pendapat masing-masing berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun kedua-dua pendapat itu menyimpulkan berdasarkan salah satu nas atau dalil sebagai perbezaan pendapat yang berlaku di antara mereka. Biqauli ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj, yang bermaksud mereka bertanya kepada kamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu yang tertentu bagi manusia dan juga ibadah haji. Biqauli sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa uftiru li ru'yatihi, yang bermaksud berpuasalah kamu kerana melihatnya anak bulan, yakni hilal, dan berbukalah kamu, yakni berhari raya, kerana melihatnya anak bulan. Wa zalika al-ikhtilaf al-fahmu fi an-nas wal suluk kullu minhuma tariqan fil istidlal bih. Hal ini disebabkan oleh perbezaan pemahaman pada nas dan juga tingkah laku. Setiap daripada mereka mempunyai cara dalam membuat kesimpulan. Biqa'ul amri ala ma kana alaihi wa adamu athara fi hadha al-mawdu' wa iyyaku li kulli dawla islamiyah haqqu ikhtiyar ma tarahu biwasitah ulama'iha min ar-ra'yin al-mashar ilaihima fil mas'alah idza likulli minhuma adillatihi wa musanadatihi. Permasalahan ini tetap sama seperti dulu dan tidak dibangkitkan. Setiap negara Islam mempunyai hak untuk memilih berdasarkan apa yang dilihatnya melalui para ulama dari dua pendapat yang disebut dalam permasalahan ini. Jika setiap daripada mereka ini mempunyai bukti ataupun dalil dan sandaran tersendiri bagi mereka. Sekian itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.